tentang pembentang. Dia dilahirkan pada tahun 1952, mendapat pendidikan Bachelor Syariah dan Undang-Undang daripada Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan, Masters Usuluddin dari Universiti Islam Imam Muhammad Saud Al-Islamiyah, dan PhD dalam bidang yang sama daripada universiti yang sama. Dia pernah bertugas sebagai tutor di Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan, tutor di Universiti Malaya, pensyarah di Universiti Malaya dan di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dan pengkhususan beliau adalah akidah dan aliran pemikiran semasa. Di tanpa mengingatkan masa, saya menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Johari Mat untuk menyampaikan atas kerja beliau yang bertajuk Beriman dengan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarah wa salaka tariqahu wa istanna bisunnatihi wa man ihtada bihudah wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih pengurusi majlis, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa seminar Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melafaz syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat kurnia yang telah dianugerahkan kepada kita pada setiap waktu dan setiap masa. Semoga dengan bersyukur itu Allah akan menambah lagi macam-macam nikmat yang kita perlu dan kita harapkan di dalam kehidupan kita ini sehingga kita mendapat keredaannya. Kedua, saya ingin melafazkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga banyaknya kepada pihak penganjur yang telah memberi peluang dan juga ruang kepercayaan kepada saya untuk sama-sama berkongsi di dalam seminar yang besar ini. Dan begitu juga saya ucap terima kasih kepada peserta yang berada bersama-sama pada pagi ini. Dan sebelum itu saya ucap terima kasih kepada Dr. Abdullah yang sepatutnya sesi dia ni, tapi saya minta dulu sikit sebab dia rumah dekat, saya rumah jauh sikit. Jadi saya minta saya awalkan sedikit. Di atas kesudian Dr. Abdullah, saya ucap terima kasih banyak. Tuan-tuan sekalian, tajuk kita yang besar ialah Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat yang berbahagia Prof. Mahdia Datuk Dr. Asri telah memperkatakan tentang ittiba'ur Rasul. Dr. Abdullah nanti dia akan bercakap tentang cinta sejati. Setelah saya berbincang-bincang sikit supaya kita tidak ada overlap, saya kata saya ambil bahagian yang lain sikit tapi dalam skop yang sama. Jadi saya pilih beriman kepada Rasul, iaitu beriman kepada para Rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Tuan-tuan sekalian, saya juga sempat tengok kertas yang ditulis oleh teman-teman saya. Ada benda yang sama dan serupa, dan ada sedikit sahaja yang penekanan-penekanan itu agak berbeza. Jadi yang serupa saya tidak ulang. Apa yang telah disebut oleh Dr. Asri tadi dan apa yang telah ditulis oleh Dr. Abdullah, saya tidak rasa, biar dia sentuh. Saya sentuh yang saya sikit saja. Tuan-tuan sekalian, beriman kepada Rasul khasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah salah satu dari rukun iman, dan dia juga adalah termasuk rukun Islam pertama. Seseorang itu tidak dikira sebagai seorang Muslim kecuali dia beriman dengan semua Rasul yang diutuskan oleh Allah, dan begitulah juga seseorang itu tidak dikira sebagai orang yang bersyahadah kecuali dia menerima Rasulullah sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala. Syahadah kita yang kita ucapkan pada setiap kali kita solat, terutamanya ketika kita membaca tasyahud. Kita baca tasyahud 9 kali dalam solat, sekurang-kurangnya. Kalau kita itu semuanya fardu saja, kita baca 9 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasyahud ini ialah memberi pengakuan yang betul-betul, yang keluar daripada hati nurani, perasaan, jiwa yang bersih, yang benar, yang akur, kemudian lalu diucapkan dengan lidah dengan sepenuh kepahaman, ketulusan, dan seterusnya kita realisasikan di dalam hidup bahawa sebenarnya Tuhan yang berhak disembah tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah semata-mata, dan sesungguhnya Rasulullah itu adalah utusan dan nabi yang dikirim kepada umat manusia sejagat. Ini adalah pengakuan, ini adalah iman, dan ini adalah membawa seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Dan orang yang sudah beragama Islam perlu mentajdidkan, perlu ulangi, perlu memperbaharui ucapan itu supaya ia sebati dan mantap di dalam jiwa dan akan menjadi kental di dalam kehidupan dan tidak akan goyah atau goyang di dalam menghadapi badai dan apa jua cubaan. Tuan-tuan sekalian, tadi telah diterangkan siapa Rasul dan sebagainya. Saya ingin menyambung. Maka tugas Nabi kita dan juga para Rasul sebelumnya sangat besar. Mungkin besarnya tugas ini, beratnya tugas ini tidak dapat dipikul oleh orang-orang yang tidak kuat ataupun orang-orang yang tidak mempunyai keimanan yang kental dan sejati. Kerana itulah kita melihat bahawa Nabi dan Rasul itu dipilih khusus oleh Allah. Orang-orang yang dipilih khusus oleh Allah memikul tanggungjawab. Dan orang itu bukan sahaja dipilih tapi dilatih. Bukan dilatih saja, diberi sokongan. Bukan sokongan saja tetapi diberi keyakinan yang mantap dan kental di dalam jiwa, sehingga mereka dapat menyampaikan tugas dan tanggungjawab dengan penuh sempurna, dengan kebaikan. Namun dalam penerimaan manusia tidak sama. Ada Nabi yang tidak ada pengikut langsung. Ada Nabi yang pengikutnya hanya seorang. Ada Nabi yang pengikutnya hanya 2. Ada yang 3, ada 10, dan ada yang ramai. Walau bagaimanapun mereka tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab. Kalau kita melihat kepada situasi dan penerangan yang telah diberitahu oleh Rasulullah SAW, kita tidak rasa kecewa besar apabila kita mengajak orang kepada Islam dan ajakan kita tidak diterima. Itu biasa kadang-kadang orang kita ni, dia rasa peras apabila ajak orang ikut Islam, ajak orang beramal dengan Islam, orang tak nak. Adakah saya ni tak pandai? Boleh jadi kita kurang ilmu, boleh jadi juga. Boleh jadi cara kita belum mantap. Tetapi orang yang pandai pun belum tentu orang terima.
nabi-nabi dididik oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah, diberi sokongan oleh Allah. Ada juga orang tak terima, malah ada yang menerima kecaman. Bukan setakat kecaman, tetapi mereka dimusuhi. Bukan sahaja dimusuhi, mereka juga dihalau. Bukan sahaja dihalau, ada yang dibunuh. Itu realiti di dalam sejarah kita. Namun para nabi dan rasul tetap menjalankan tugas masing-masing. Dan antara tugas mereka ialah memberitahu tentang siapa Tuhan yang sebenar. Ini persoalan pokok yang berlaku, yang dilakukan oleh para nabi. Persoalannya bukan manusia tidak tahu Tuhan, bukan manusia tidak mengaku adanya Tuhan, tetapi mana Tuhan yang sebenar. Ini adalah pokok perbezaan yang ketara di dalam masyarakat sejak daripada awal sampai kepada zaman Nabi SAW dan sampai kini. Ini persoalan yang besar dan persoalan sepanjang zaman. Dan disinilah pertentangan yang sebenar yang berlaku antara para nabi dan kaumnya yang menentangnya. Ialah masalah tentang beriman kepada Allah, ubudiyah kepada Allah, pengakuan untuk meletakkan Allah dalam hidup mereka sebagai Tuhan yang memerintah, sebagai Tuhan yang mengatur, sebagai Tuhan yang mereka abdikan diri kepadanya. Di sini sebenarnya pokok persoalan yang berlaku. Dan persoalan ini adalah persoalan yang sangat besar, dan dia diwarisi, disusuli oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sejak daripada awal sampailah kepada Rasulullah SAW. Inilah persoalan. Adapun fenomena-fenomena yang berlaku di dalam masyarakat, kalau zaman Nabi Nuh masalahnya lain, berbeza dengan zaman Nabi Musa. Tempat pun berbeza. Berbeza dengan umat Nabi Hud alaihissalam, berbeza dengan umat Nabi Saleh, berbeza dengan umat Nabi Lut. Itu fenomena yang berlaku. Keadaan tidak sama, tempat tidak serupa, waktu yang berlainan. Namun asas berlakunya penentangan itu ialah beriman dan tidak beriman kepada Allah. Itu pokoknya. Ini persoalan yang utama, dan tugas Nabi SAW dan rasul-rasul sebelumnya adalah untuk memberitahu kepada seluruh insan siapa Allah dan apa yang perlu kita letak hubungan kita dengan Allah, dan apa yang perlu kita laksanakan tugas kita terhadap titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah persoalan yang sangat besar, dan untuk merealisasikan hal ini, kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tumpuan utama zaman baginda berada di Mekah selepas dibangkitkan adalah untuk memberitahu masyarakat tentang konsep la ilaha illallah. Orang Arab sangat faham tentang la ilaha illallah. Kerana itu mereka menentang dengan faham. Mereka cukup faham bahasa mereka. Oleh kerana mereka fahamlah, maka golongan-golongan musyrikin di Makkah dan juga sekitarnya menentang. Sebab apabila menyebut la ilaha illallah, sudah berarti mereka telah membuang segala sembahan, peraturan hidup, tata cara yang diwarisi sebelum ini yang bercanggah dengan konsep la ilaha illallah, konsep Islam, perlu dibuang jauh-jauh dari hidup. Mereka perlu membuang akidah yang mengakui tentang Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Mereka perlu membuang amal ibadah yang mereka lakukan sebelum ini yang tidak datang dari Allah. Mereka perlu buang budaya yang mereka warisi sebelum itu dan kembali kepada Allah. Mereka perlu buang semua sistem hidup
yang mereka warisi daripada datuk dan nenek moyang mereka, dan kembalikan hak itu kepada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan mereka sangat sayang dengan tradisi mereka dan apa yang mereka warisi daripada datuk nenek moyang mereka, dan mereka mengatakan itulah yang paling betul dan paling benar. Di sinilah berlaku pertentangan. Mereka mengaku Allah membuat bumi langit, menurunkan hujan, membagikan rezeki. Mereka mengaku hal itu. Banyak ayat Quran yang telah dipaparkan oleh Allah. Namun di dalam sistem hidup, mereka rasa mereka boleh buat sistem sendiri. Membuat sistem sendiri inilah sebenarnya tidak selaras dan tidak selari dengan konsep la ilaha illallah. Perkara yang kedua ialah memberitahu kepada seluruh masyarakat manusia tentang ada alam yang gaib selain daripada alam nyata ini. Ada banyak lagi alam yang kita tak nampak dengan mata kasar. Ada alam akhirat, ada alam kubur, ada alam jin, ada alam malaikat, dan ada macam-macam lagi alam. Yang ini nampak ini hanyalah sebahagian daripada alam ciptaan Allah. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut Allah mafatirus samawati wal ardh, alimul ghaibi wasyahadah. Allah mencipta langit dan bumi. Dan Allah tahu yang gaib dan juga yang nyata. Yang gaib kepada kita, yang tak nampak tu gaib kepada kita, dan Allah tahu apa yang terang kepada kita. Bagi Allah sama saja, yang kita nampak dengan kita tak nampak bagi dia serupa. Yang gaib itu nisbah kepada insan, bukan nisbah kepada Allah. Allah tak ada apa yang tersindung darinya. Kita saja yang kita ada yang nampak, ada yang tidak. Jadi ada juga orang yang tidak mengaku perkara gaib. Antara perkara gaib itu ialah terutamanya Allah gaib. Alam kubur gaib, malaikat gaib, syurga gaib, neraka gaib, hatta pahala pun gaib, dosa pun gaib. Maksudnya tak nampak. Tak nampak pada mata kasar kita. Kerana tu orang buat salah pun dia kata mana dosa saya tak nampak pun. Orang buat kebaikan pahala pun tak nampak. Itu gaib, semua gaib. Tapi dia tetap dicatat. Dan apabila kita beriman dengan hari akhirat, hari gaib, maka sebenarnya itulah adalah orang yang betul-betul merasa takut pada hari hadapan. Ketiga ialah para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan aturan Allah dalam hidup. Manusia boleh membuat aturan, namun aturan manusia itu pada kebiasaannya apabila dia buat peraturan, dia ada unsur dia masuk di dalam tu. Biasanya kalau cikgu sekolah dia buat peraturan, anak murid yang kena. Sebab cikgu buat. Kalau ketua buat peraturan, rakyat dia kena, ketua tak kena. Kalau manusia buat, untuk mengelakkan hal-hal itu, peraturan itu datang dari Allah yang tidak termasuk dalam peraturan itu. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita tengok sebijak mana kalau biasa orang pelihara kambing. Kambing ni walau sebijak mana kambing pun dia tidak boleh kawal kambing. Cuma dia boleh jadi ketua kambing aja. Memang kalau kambing tu ada kepala dia. Supaya itik juga. Itik ni dia ada seekor itik jadi ketua. Itik tu pergi dulu, yang lain ikut belakang. Tapi itik tak boleh nak kawal itik. Tuan dia kena kawal itik. Begitu juga orang yang menternak kambing, mungkin ada seekor kambing yang menjadi kepala, tetapi kambing yang menjadi kepala tadi tak boleh nak kawal seluruh kambing-kambing.
Begitu juga manusia. Manusia sebijak mana pun tak pandai. Yang maha pandai ialah Allah. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi untuk menyampaikan peraturan hidup yang berkaitan dengan keyakinan, dengan amal ibadah, dengan urusan kekeluargaan, urusan dalam semua hal kena ada peraturan. Dan peraturan itu yang mutlak sifatnya adalah baik, adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hubungan inilah kalau kita tengok para nabi dan rasul berusaha sedaya upaya untuk membawa hal-hal ini dalam kerangka untuk menyusun atur masyarakat supaya mereka tidak berlaku kekacauan, perbelahan, pergeseran. Dan kalau ada pergeseran, boleh ada panduan untuk menyelesaikan. Seterusnya para nabi dan rasul adalah sebagai contoh. Tadi telah disebut oleh Datuk Dr. Asri. Sebagai contoh kepada kehidupan. Dan apabila contoh, mereka tetap dikirim oleh Allah dari kalangan manusia yang boleh dijadikan teladan. Kalau kira malaikat, kita kata tak apalah dia malaikat. Seperti tadilah, seperti Datuk Asir kata, tak apalah dia malaikat. Boleh dah dia semayang lama-lama. Nabi ini dia beranak pinak, bercucu, beristeri, berkeluarga, hidup sebagai insan di dalam kehidupan. Namun dia adalah seorang nabi yang diberi wahyu. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Itu yang berbeza. Saya insan seperti kamu. Namun yang ada kelebihan pada nabi ialah diberi wahyu. Diajar oleh Allah dengan ilmu-ilmu untuk mengajar manusia. Dalam bahasa lain, kalau kita nak ambil kan, nabi ini dengan umat dia seperti cikgu dengan anak murid. Cikgu dengan anak murid. Cikgu banyak ilmu, dia boleh mengajar anak murid. Nabi ini juga sebagai pemimpin kepada rakyat. Contoh, kita pun selalu tengok pemimpin sebagai contoh. Kerana tu ramai orang komen pemimpin sebab dia contoh. Tak kena orang komen sebab contoh. Orang biasa tak kena pun orang tak komen sebab dia tidak contoh. Ya. Kerana tu orang nak, kalau orang yang diberi jadi pemimpin, jangan rasa sedih kalau dikritik. Sebab dia pemimpin. Usahakan pemimpin, Nabi lah orang kritik. Usahakan Nabi, Allah lagi orang kritik. Tak lepas kritik. Kerana itu sabar je lah. Kalau orang kritik, sabar. Dan sabar itu menyelesai masalah. Jadi Nabi ni contoh dalam semua hal. Daripada perkara yang paling kecil sampai yang paling besar. Daripada hidup harian, pergi kepada hidup keluarga, pergi kepada hidup berjiran tetangga, bermasyarakat, bernegara, semuanya Nabi tinggal contoh. Nak menyelesaikan masalah keluarga, ini contohnya. Nak menyelesaikan masalah negara, ini contohnya. Nak menyelesaikan masalah masyarakat, ini contohnya. Contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasul itu adalah contoh hasanah. Untuk siapa contoh? Siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai contoh? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan Allah, orang yang beriman dengan Allah, wal yaumal akhir, dan orang yang beriman dengan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang ingin menyebut, mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya.
Golongan ini yang meletakkan Rasulullah sebagai contoh. Dan Rasulullah sebagai contoh itu dalam semua hal, semua perkara. Tidak hanya dalam hal ibadah, akidah, tetapi merangkumi seluruh kehidupan. Dia meninggal contoh. Kadang-kadang kita, orang sunnah ni, dia beri pemberatan kepada contoh akidah dan ibadah. Sebenarnya perlu dikembangkan kepahaman. Rasulullah meninggal contoh dalam semua hal global. Tidak ada suatu pun yang diperlukan oleh insan di dunia ini, sama ada individu, keluarga atau masyarakat, kecuali Rasulullah meninggalkan contoh. Hatta bernegara, Rasulullah tinggalkan contoh. Dan kita kena yakin, ini keimanan kita, bahawa Rasulullah adalah contoh dalam semua perkara. Dan apa yang diperlukan oleh setiap insan di dunia ini, tanpa mengira Muslimkah dia atau tidak, Rasulullah tinggal contoh. Kerana Rasulullah diutus untuk seluruh manusia, bukan manusia saja, termasuk jin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perutusan baginda membawa rahmat dalam seluruh alam. Dan apabila kedatangan Rasulullah itu membawa rahmat, bukan pribadinya saja, apabila rahmat itu merangkumi seluruh ajarannya, apabila dituruti dan dipatuhi dan diamal oleh insan di dunia ini, mereka akan mendapat rahmat dari Allah. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, sebenarnya banyak lagi saya catat setakat 5 saja. Setiap amalan yang dilakukan oleh insan di dunia ini ada ganjaran baik. Sebaliknya, kalau yang buruk diganjar, diberi ganjaran buruk. Ini satu peringatan dengan hari kiamat. Manusia akan diingatkan oleh Allah semua apa yang dilakukan oleh setiap insan di dunia ini, akan mereka lihat amalan tersebut. Dalam hubungan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut amalan-amalan yang kita lakukan, setiap insan yang dilakukan, amalan itu hanya akan diterima oleh Allah apabila mereka mempunyai syarat-syaratnya. Yang pertama, syaratnya Islam. Mana-mana orang yang melakukan amal yang di dunia ini dinampak amal yang baik, amal yang soleh, amalan itu tidak diterima oleh Allah kecuali mengikut Islam. Orang yang melakukan itu Islam, itu asas pertama. Ada orang yang membuat kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia ini, kalau mereka tidak menerima Islam sebagai ad-din, maka mereka tidak mempunyai syarat untuk diterima amalan. Ada sebuah hadis qudusi yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut, taji'ul a'malu yaumal qiyamah. Semua amalan yang dilakukan oleh setiap insan akan datang bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Termasuk kita juga. Di akhirat nanti kita datang berdiri di hadapan Allah, maka setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini akan datang dan memberi laporan kepada Allah. Mula-mula yang datang adalah salat. Salat berkata, Ya Rabb, anas salah. Wahai Allah, wahai Rabb, sayalah sembahyang dia di dunia dulu. Lalu Allah menjawab, Enti ala khair, innaka ala khair, engkau bagus. Pergi dia, lapor. Kemudian datang sedekah. Sedekah kata, Ya Allah, sayalah sedekahnya dulu di dunia. Allah kata, Allah menyahut, engkau bagus. Sedekah pergi. Tak kira sedekah kita tu banyak ke sikit.
Kalau kita buat sedekah sikit, sedekah tu kecil lah datang, takkan yang besar datang. Kerana orang nak beri sedekah ni, semayang tu bagus, kadang-kadang sedekah tu tidak berapa bagus supaya semayang. Hatta kalau orang kampung lah, dia zaman dia dulu dia beri 20 sen aja. Zaman tu zaman tahun 60-an, 70-an, 80, 20 sen. Sekarang pun still 20 sen. Dia istiqamah. Macam mana tak? Dia kata aku dulu bagi 20 sen, istiqamah 20 sen. Sedangkan nilai 20 sen tahun 60 dulu lain dengan 20 sen sekarang. 20 sen dulu nasi sepinggan. Saya belajar di sekolah kebangsaan dulu. 20 sen nasi sepinggan penuh tu dengan lauk ikan. Tapi buat 20 sen sekarang coklat je lah dapat. Itu nilai. Tapi dia setia 20 sen. Istiqamah. Alhamdulillah, bagus daripada tak beri apa-apa. Ya. Kemudian datang puasa. Siam. Puasa pun kata, ya Allah, sayalah puasa dia dulu. Yang puasa celulang-celuk kau ikutlah tu. Datang puasa menyaksikan saya puasa. Allah kata engkau baik. Kemudian datang satu demi satu. Yang kita ada di dewan kita ini pun datang jugalah. Ini amalan juga. Akhir sekali datang Islam. Islam datang, ya Rabb, antas salam wa anal Islam. Allah kata, innaka ala khair. Bikal yawma akhidhu wa bika u'ti. Engkau Islam adalah baik. Islam itu maksudnya sayalah Islam orang ini. Saya ni Islam yang dia anuti. Saya ni lah. Allah kata engkau baik. Bikal yawma akhidh, dengan sebab engkau lah Islam hari ini, aku terima amalan dia. Wabika u'ti, dan dengan sebab engkau lah aku beri ganjaran terhadap amalan yang dia lakukan. Maksudnya salat yang dia lakukan, puasa, zakat, haji dan semua amalan-amalan baik yang dilakukan tidak akan diterima kecuali Islam. Dia sebagai seorang Muslim. Karena itu tuan-tuan, ini sangat penting kita sama-sama pahami dan juga kita sebarluaskan kepada kawan-kawan teman kita, dan supaya kita faham Islam dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, mutaba'atul Rasul. Amalan Islam tadi ada syarat, perlu dia melakukan amalan itu dengan penuh keikhlasan, dan kalaupun ada keikhlasan, ada Islam, kalau perlu mutaba'atul Rasul atau ittiba'us syariah, ikut Rasul dan mengikut syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru dia diterima sebagai amal saleh. Tuan-tuan sekalian, kerana itulah kita perlu memahami, sama-sama memahami hal ini. Ini adalah tugas yang telah dilaksanakan oleh para Rasul sallallahu alaihi ajma'in, dan termasuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita yakini bahawa termasuk dalam keimanan kita terhadap Rasul. Rasul telah menjalankan tugasnya. Kemudian asas risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, asasnya ada 3. Mana-mana rasul, khasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asas agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 tonggak. Yang pertama ialah keimanan kepada Allah. Yang kedua keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutuskan. Yang ketiga ialah beriman kepada hari akhirat. Ini adalah 3 tonggak rukun iman yang menjadi asas kepada rukun-rukun iman yang lain. Kemudian marilah datang lagi beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada qadar. Semuanya itu sebagai pelengkap dan tunggak-tunggak pelengkap kepada 3 tunggak yang paling utama. Dan tunggak yang utama ialah al-imanu billah. Kerana itu tuan-tuan, kalau kita tengok Al-Quran, kita baca Quran, bukalah ayat mana, surah mana, tak apa-apa. Pokok utama
di dalam Al-Quran ialah mengajak orang beriman dengan Allah. Dan dalam Al-Quran syarat dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah. Ambil saja surah Al-Fatihah, ambil saja surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, ambil saja mana-mana surah. Apa tajuk dan topik utama di dalam setiap ayat dan setiap surah? Kembali kepada Allah, perbincangan tentang Allah. Itu tajuk utama. Tidak serupa dengan tajuk-tajuk akhbar. Tajuk akhbar tu macam-macam, tajuk utama dia lain lah. TV ke tajuk-tajuk utama berita tu tak adalah cerita ni. Tapi tajuk Quran, tajuk utama ialah tentang Allah. Kalau kita ambil sebagai contoh Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tentang Allah. Segala puji hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tentang Allah, cerita tentang Allah. Ar-Rahmanir Rahim, nama dan sifat Allah, tentang Allah lagi. Amat pemurah lagi, amat mengasihani. Maliki Yaumiddin, Allah yang memberi ganjaran balasan terhadap hambanya di hari akhirat nanti, tentang Allah lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentang Allah lagi. Kita memperhambakan diri seluruh hidup kita kepada Allah dan kepadanya kita mohon pertolongan, tentang Allah lagi. Ihdinas siratal mustaqim, kita mohon dengan siapa? Dengan Allah lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Kita minta dengan siapa? Dengan Allah lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang engkau murka dan jalan orang yang sesat. Kita minta dengan Allah lagi. Amin, tolong Allah, perkenankan permintaanku, dengan Allah lagi. Kerana itu Al-Quran walaupun disebut dalam konteks yang lain, tetapi semuanya berpusat kepada keimanan kepada Allah. Seperti kita makan, kita setiap hari kita makan, kita minum, Allah sebut, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui dalam makan minum. Dia kait dengan dia, tak boleh lagi. Baik, kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Aku minta berlindung dengan siapa? Dengan Allah. Rabbil falaq, dengan Allah. Apalagi baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas, aku minta berlindung dengan Tuhan manusia. Malikin nas, Tuhan pemilik manusia, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan yang menjadi sembahan manusia. Masih terikat dengan Allah. Walaupun kita bicara dengan keburukan-keburukan, minta berlindung, tapi tetap minta dengan Allah. Itu tajuk utama Quran. Al-Quran memperkenalkan Allah kepada kita, siapa Allah, dan dia sebut sifat-sifat yang maha agung dan mulia yang tidak ada kepada semua makhluk, dan dari dia segala-galanya, dan dia mengatur, mengurus dan mentadbir dengan segala rupa bentuk kehidupan manusia. Karena itulah pokok utama Al-Quran adalah tentang Allah. Justru Qul huwallahu ahad baca sekali sama 1/3 Quran. Kenapa? Seluruh Qul huwallah itu atau suratul Ikhlas itu menceritakan tentang Allah. Tidak ada yang lain. Qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad, Allah itu esa. Tentang Allah. Allahus samad, Allah tempat manusia bergantung segala hajat dan kehendak. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun sama, setara, sebanding, serupa dengan Allah. Ini ayat khusus untuk
menceritakan kepada kita siapa Allah. Karena itu para ulama menyebut kalau orang baca keluar Allah ni, kenal dia Allah. Ringkas, cepat, tepat, padat dan boleh guna selalu. Kalau nak belajar cara lain dia lambat. Bukan kata tak boleh, dia metodologi. Sekarang ni dulu tuan-tuan, mungkin orang sebaya dengan saya atau muda sikit, kita belajar Quran dulu kan. Belajar dengan cara-cara dulu. Bagus cara tu, tapi lambat. Terlambat tuan-tuan. Baca mukaddam, bertahun juga nak boleh mengenal. Tapi alhamdulillah orang menemui cara baru, macam-macam cara sekarang. Nah, sekejap sebulan dah mengenal dah. Masuk 2 bulan boleh baca Quran dah. Dulu kalau 2 bulan saya rasa tak dapat baca lagi. Ini kaedah cara pendekatan. Jadi pendekatan Al-Quran cepat. Baca keluar Allah boleh faham. Secara umum ringkas, tetapi kalau kita ingin memperhalusi, memperdalami, meluaskan, bacalah ayat lain. Baca ayat kursi, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi tuan-tuan, itu adalah asas utama di dalam ajaran para nabi dan rasul. Khasnya ajaran Rasulullah SAW dipusatkan supaya mereka diterima dengan sebab pemusatan itu. Yang kedua, beriman dengan Rasul. Mereka tidak akan beriman dengan Allah kecuali mereka melalui Rasulullah SAW. Ini tunggak yang kedua, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah. Kerana itu ada orang yang menerima Allah tetapi tak terima Rasulullah sebagai Rasul. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani, sebahagian mereka tahu tentang Rasulullah, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang diberitahu oleh Rasulullah itu betul. Tapi saya tak terima kamu sebagai Rasul. Yang ketiga ialah beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat adalah asas utama di dalam beriman kita selepas beriman dengan Allah dan Rasul. Karena itu kita tengok Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis banyak selalu menggandingkan iman dengan Allah, iman dengan hari kiamat. Kenapa tuan-tuan? Sebabnya apabila orang teringat hari kiamat, dia ingat kepada Allah. Orang ingat kepada Allah, dia ingat hari kiamat. Kerana itu selalu digandingkan dengan iman terhadap Allah, iman terhadap hari kiamat. Dan para ulama sebahagiannya menambah amal saleh. Sebenarnya amal soleh ini adalah dia terlaksana, terjadi apabila orang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, saya pergi kepada risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Saya nak sebut sedikit kedudukan Rasulullah. Tadi mungkin telah disebutkan oleh Dr. Asri. Kita yakin dan beriman kepada Allah, kepada Nabi, bahawa baginda adalah mempunyai kedudukan yang mulia dan tinggi dari semua nabi-nabi yang lain, dari semua makhluk yang lain. Dan kita wajib beriman dengan Rasulullah. Kalau orang tanya, mana dalil yang menunjukkan kita wajib beriman dengan Rasul? Antara dalilnya ialah aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ini ada surah Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah jadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebahagian dari hartanya memperolehi pahala yang besar. Di sini adalah kewajipan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada aminu, hendaklah kamu beriman. Yang kedua,
setelah kita beriman, hendaklah kita patuh pada Nabi. Patuh ni tuan-tuan dalam semua perkara yang kita boleh, yang kita mampu buat. Yang tak boleh buat tak apa, tapi kita bukan tolak tak boleh buat. Saya selalu suka buat contoh rukun Islam. Kalau kita nak tengok semua sekali, mudahnya kita tengok rukun Islam. Rukun Islam ini ada yang wajib kita lakukan, tak boleh tidak. Selepas mengucap 25 syahadah, solat. Solat ni tak gugur kepada siapa pun kecuali kepada kanak-kanak, orang hilang akal dan juga orang tidur. Kalau nak tidur, kalau tak nak solat, tidur lama-lama. Sudah tentulah kita tak boleh kembali pada usia kanak-kanak, dan kita pun tak maulah juga hilang akal. Jadi ada satu clause lagi yang orang tak payah solat ni, ialah orang tidur. Tidur nyenyak sungguh, tidur lama 2, 3, 4 hari. Ashabul Kahfi 390 hari, 309 tahun. Tidur nyenyak, tak apa, tak solat. Baik. Tapi tuan-tuan, kita dalam hubungan ini kita kena patuh pada Allah selama-lama, pada Allah dan Rasul selama-lamanya dalam hal-hal, dalam semua hal. Dan kalau kita tak boleh sembahyang biasa, boleh duduk, boleh baring dan sebagainya. Puasa ni tuan-tuan, kalau kita tak boleh buat, kita boleh tangguh. Tengok, anjak. Solat no kompromi. Puasa boleh. Kalau orang musafir, tangguh dulu. Nak teruskan puasa silakan, nak tangguh boleh. Orang mengandung, kalau dia bimbang kepada kandungannya atau anaknya, boleh berbuka dulu, tak puasa lagi, tapi kena qada atau kena bayar fidyah mengikut aturan. Begitu juga orang yang tak mampu betul, dia boleh tidak laksanakan puasa tapi bayar kafarah. Maknanya ikut kemampuan. Zakat tu memang kita terima zakat, tapi tidak semua orang keluar zakat, kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah memang wajib lah, tapi zakat lain, zakat harta, zakat simpanan, zakat perniagaan, zakat ternakan, bagi orang yang miskin tak kena keluar zakat, dia kena terima zakat. Adakah kita kena laksana rukun itu? Kita tak dapat laksana kerana kita tak mampu, tak sampai untuk mengeluarkan zakat, maka tak diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Malah kalau kita orang miskin, kita boleh pula menerima zakat. Tapi kita tidak tolak rukun Islam sebagai yang 5 itu. Tetap kita yakini, kita percaya. Cuma kita saja tidak boleh melaksanakan kerana kita tidak sampai ke peringkat melaksanakan, mampu laksana. Sama juga pergi haji. Kita terima wajibnya haji kepada setiap orang sekali seumur hidup. Namun kita tak boleh lagi pergi haji. Daftar sekarang 20 tahun lagi. Nak macam mana? Tapi keinginan pergi haji itu kita simpanlah duit dalam tabung haji. Itu tanda orang nak buat sungguh-sungguh. Namun dia tidak ada keupayaan nak buat, tak mengapa. Tapi sudah sampai waktu, sampai ketika, kena buat. Begitulah semua aturan-aturan Allah yang lain. Kalau kita tidak mampu sungguh, Allah tidak menuntut yang kita tidak mampu. Yang Allah tuntut kita mampu, yang kita mampu, dan berusaha untuk melakukannya. Itu konsep-konsep yang kita panggil taat kepada Rasul. Begitu juga kasih. Kasih ni akan dibicarakan oleh sahabat saya. Kasih ni adalah termasuk iman kepada Rasulullah. Orang yang tak kasih kepada Rasulullah tidak beriman. Tak beriman. Begitu juga yang seterusnya, kita perlu mendapat keredaan Rasul. Yang seterusnya, menolong dan membantu baginda. Tolong. Kalau di zaman Rasulullah ada, kita tolong baginda dalam semua
hal, dengan jiwa, dengan harta. Setelah kita tidak dapat lagi berjumpa, Rasulullah telah pergi, kita bantu menegakkan ajarannya, menegakkan sunnahnya. Itu cara kita menolong, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membantu Rasulullah itu sebenarnya membantu kita. Seterusnya ialah berhijrah kepada Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada, tapi kita hijrah kepada ajarannya. Kemudian menerima keputusan baginda dengan senang hati. Tidak ada dalam hidup kita apa yang telah ditentukan, diputus oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, rasa tak puas hati, tak senang hati. Tidak ada. Kalau ada tidak puas hati, tak senang hati, belum beriman. Seterusnya, tidak melanggar perintah Rasul dan melakukan maksiat. Kalau kita melanggar perintah Rasul atau melakukan pelanggaran, sebenarnya kita belum cinta Rasul, belum beriman kepada baginda. Supaya kita sayang kepada pasangan kita lah. Yang pasangan kita tak suka tu kita tak buat lah. Itu manusia. Kalau kita sayang kepada Rasul, ya Rasulullah tak suka tu kita tidak akan buat. Ya Rasulullah suka tu kita akan buat. Itu sayang kepada Rasulullah. Begitu juga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan sesuatu, kita tidak ada lagi pilihan lain. Seterusnya, kita tidak menyusahkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini muka surat 8. Mungkin orang mengatakan, oh Rasulullah sudah tidak ada lagi, takkan kita menyusah lagi baginda? Betul, Rasulullah tidak ada. Kalau kita tidak ikut ajar Rasulullah, maksudnya kita menyusah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, tidak menyakitinya. Apabila kita melanggar perintah Rasulullah, sebenarnya kita menyakiti Rasulullah. Supaya kita dengan mak kita lah, kita buat apa yang mak kita tak suka, kita melukakan hati mak kita, ayah kita. Ataupun suami isteri, suami buat satu perkara yang isteri tak suka, atau begitu juga sebaliknya, isteri membuat satu perkara yang suami tak suka, luka hatinya. Kalau kita ambil yang itu, kita bawa kepada Rasulullah, kita melakukan suatu hal yang Rasulullah tak suka, sebenarnya kita melukai, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, jangan menentang Rasul. Jangan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dalam ni end tu, muka surat 9, adalah kita sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menandakan kita kasih. Tapi selawat ni saya tidak nak kata serupa selawat biasa-biasa orang duk buat telah. Tidak perlu hanana ya, tu tak perlu macam tu. Kita duduk seorang-seorang, kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tak perlu panggil orang ramai. Nanti orang ramai rumah kita baru nak selawat Rasul. Allah, susahnya nak ikut agama Nabi. Buatlah, ngikut yang Rasulullah ajar. Dan Rasulullah kata, siapa yang ingin supaya doanya diterima Allah, selawat ke atas aku banyak-banyak. Apabila kamu selawat kepada aku sekali, Allah akan selawat kepada kamu 10 kali. Allah selawat kepada hambanya bermakna Allah mengampun dosa. Apabila Allah ampun dosa, rahmat mencurah-curah tiba. Kemudian Allah juga telah mengambil perjanjian dengan para nabi sebelum baginda supaya mereka menyokong nabi dan beriman kepada nabi apabila nabi datang nanti. Melalui ayat ini, semua orang tanpa kecuali perlu beriman dengan nabi. Tak kira Yahudi ke, Nasrani ke, mana-mana yang mempunyai agama dan nabi-nabi itu, Allah telah mengambil perjanjian dengan nabi-nabi masing-masing supaya nabi-nabi sebelum
sebelum Rasulullah, kalau sekiranya mereka sempat dengan Nabi, mereka perlu beriman dengan Nabi dan menyokong Nabi. Begitu juga Rasulullah telah mengimamkan Nabi ketika baginda ke Baitul Al-Maqdis dan iman pada para rasul di akhirat nanti. Akhir sekali saya habis dah masa dalam 2 minit. Beriman pada Rasul dirumus kepada 4 perkara. Yang pertama, saya buat sini ada beberapa perkara sini. Yang pertama, secara ringkas, tasdiq fima akhbara, menerima keseluruhan dengan penuh kerelaan, dengan penuh kebenaran terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul dengan sepenuh-penuhnya. Tasdiq fima akhbara, terima apa yang disampaikan oleh Rasul, sama ada yang disampaikan itu dalam Quran ataupun dalam hadis, dan pastikan hadis itu yang kita nak amal itu ialah hadis yang sahih. Satu. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, taat kepada Rasul terhadap apa yang diperintahkan. Itu baru kita betul beriman dengan Rasul. Setelah kita membenarkan apa yang disampaikan, perlu kita taat terhadap semua suruhan dan juga arahan yang telah diberikan kepada kita. Wajtinab ma naha anhu wazajar, jauhi dan tidak melakukan apa yang telah ditegah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali melakukan. Yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara', jangan sekali-kali menyembah, memperhambakan diri kepada Allah kecuali mengikut jalan yang disyariatkan oleh baginda. Ini 4 syarat kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, alla yu'badallah illa bima syara', ini untuk mengelakkan kita melakukan menambah-nambah di dalam ajaran Rasul. Istilah agama disebut bid'ah. Saya tak sebut kalimah bid'ah kerana orang allergic. Tak sebut bid'ah, oh ni ustaz suka membid'ah. Jadi saya guna kalimah lain sikit, iaitu tidak menokok nambah dan mengurangkan apa yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rumah sudah siap, kita pergi menukang, buat apa? Nak pergi menukang lagi? Tak perlulah menukang. Orang rumah siap dah, esok duduk ajalah. Jadi begitu juga Islam. Islam telah siap, lengkap. Akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu, kamal dan tamam. Kamal dan tamam 2 sifat kepada Islam. Cukup, lengkap. Jangan tambah, jangan kurangkan. Ambil apa yang dibawa. Alhamdulillah, kalau kita yakin dengan hal-hal itu, kita adalah orang yang mengikut Nabi, beriman kepada Allah, patuh Nabi, dan kita memohon kepada Allah supaya kita istiqamah dan termasuk di kalangan orang-orang yang diterima oleh Allah dan mendapat keredaannya. Saya rasa setakat itu mesti. Saya duduk sini lagi ke? Terima kasih. InsyaAllah kita ada masa dalam 10 hingga 15 minit untuk soal jawab. Jadi sekiranya ada sebarang persoalan untuk ditanyakan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Johan Ahmad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Apakah cara yang paling berhikmah sekali untuk kita terangkan kepada non-Muslim mengenai hukum hudud? Assalamualaikum. Terima kasih. Saya tak suka mendengar orang tanya hukum hudud. Terima kasih kerana soalan. Sebenarnya masyarakat Malaysia ni ada macam-macam bangsa, agama dan kepercayaan. Yang pertama sekali, saya nak sebut surat Al-Ghanam tu, ini Majlis Syariah Islam Kelantan tu bukan hudud. Nama dia, nama surat Al-Ghanam dia ialah cara saya nak buka sini. Saya akan cuba sebut pandangan saya lah. Sebenarnya kita tak boleh
tidak tepat menggunakan hukum hudud. Yang tepatnya ialah elemen jenayah syariah 2. Baru orang tidak takut dengar. Kita boleh sebut hukum hudud, nampak nak gerak tangan, nak gerak apa ni, macam-macam lah. Sebenarnya kita tak usah mula daripada situ. Sebenarnya dia adalah elemen jenayah syariah 2. Apa makna 2? Ada nombor 1. Jadi nombor 1 nya mana? Nombor 1 nya yang dipakai itu sekarang di seluruh mahkamah syariah, elemen-elemen negeri dan wilayah dan semua negeri adalah menggunakan elemen jenayah syariah 1. Sekarang ini bukan hukum hudud, tetapi kepada elemen jenayah syariah 1 dijadikan elemen jenayah syariah 2, tambah nilai. Anda ni pandangan anda cara kita nak menyampaikan. Baik, elemen jenayah syariah 1 ialah berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan dan juga MAN, dan dia berkisar dalam hukumnya hukum takzir. Elemen jenayah syariah 2 di samping mengekalkan elemen jenayah syariah 1 ada penambah-baikan, iaitu menambah bahagian hukum qisas, hukum hudud dan takzir. Dia biar dia delik. Baik. Kemudian yang kedua, elemen jenayah syariah 2 ini dia adalah tertakluk kepada negeri dan orang Islam. Maksudnya, kalau elemen jenayah syariah itu diluruskan untuk negeri Kelantan atau Selangor atau Terengganu, maka hanya negeri itu sahaja, tidak pergi pada negeri lain, dan tidak tertakluk kepada orang bukan Islam. Jadi orang bukan Islam tak happy, tak ada masalah. Baik. Kemudian elemen jenayah syariah ini dia tertakluk kepada orang Islam dan di mana negeri itu yang meluluskan. Mana-mana orang yang melakukan jenayah itu, orang bukan Islam di negeri itu, seperti negeri Kelantan, orang bukan Islam melakukan jenayah itu di negeri Kelantan, dia tidak terikat dengan undang-undang jenayah itu. Dia terikat dengan undang-undang jenayah yang lain. Kalau orang Kelantan melakukan jenayah itu di luar Kelantan, tidak terikat lagi dengan jenayah itu, tak ada apa-apa. Jadi baik, saya pernah sebut pada orang bukan Islam, saya tanya secara mudah, orang bukan Islam ada masalah ke dengan orang Islam puasa? Dia kata tak ada masalah. Orang Islam sembahyang, tak ada masalah. Orang Islam pergi haji, tak ada masalah. Orang Islam air raya, tak ada masalah. Sebab itu hak orang Islam ya. Ini sama juga saya. Ada masalah ke orang Islam mukhatam sunat? Tak ada masalah. Jadi apa masalah sebenarnya orang Islam? Perkara ini tidak ada kena-kena orang bukan Islam. Dan apa masalah orang bukan Islam? Itu bukan dia kata. Itu lah. Jadi sebenarnya orang bukan Islam tak ada masalah. Kita sama bising. Cuma yang bermasalah orang Islam yang membeda orang bukan Islam. Itu yang masalah. Yang lebih penting. Sebenarnya kita simpel saja, tak ada pelik pun. Coba dipilihkan. Baik, betul. Itu satu. Kalau kita pergi pada hukum sebenar, hukum Islam, dia sebenarnya bukan nak menghukum. Kaedah bukan nak menghukum, tapi nak mendidik. Nak mendidik. Namun kita sebelum kalau kita nak melaksanakan hukum, kita perlu tengok prasarana dia juga. Prasarana, dan prasarana itu sangat penting.
Maknanya nak laksana hukum Islam ini tidak berlaku seperti mudarat, apa ni gempa bumi sebagainya, yang biasa-biasa. Sebenarnya hukum Islam ini kita yakin bahawa Allah yang sungguh. Kita beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi. Allah sungguh, Nabi sungguh. Tadi saya sebut, tanda kita beriman, kita patuh. Dan kita ubah undang-undang, kita cuba laksanakan kemuka kepada masyarakat. Sebagai contoh tuan-tuan, kita masyarakat kita ni kadang-kadang pelaku jenayah yang berat-berat sekarang ni, tembok-tembok ni biasa kan. Saya nampak semua pendekatan telah digunakan oleh negara kita, masyarakat kita, macam-macam pendekatan. Cuma yang tak guna pendekatan Islam. Aja pergi sekali keluar cuma. Saya kata cuba Islam. Tak tahu berjaya tak? Kerana tu orang duk takut pada Islam ni bukan dia faham tu, dia tak faham Islam. Kalau orang faham Islam, dia alu-alukan Islam. Saya pernah bercakap dengan orang Hindu, orang Buddha. Saya bertanya seperti tadi, saya bercakap simple ya. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Saya kata, siapa yang kaya di Malaysia? Orang Islam kau bukan Islam? Tentulah orang bukan Islam lebih kaya daripada Islam. Jadi mana harta orang bukan Islam banyak. Jadi antara orang yang nak jaga, ialah nak jaga harta. Jadi undang-undang Islam itu khusus diturunkan antara lain nak jaga harta. Begitu juga keselamatan jiwa. Undang-undang Islam diturun untuk menjaga keselamatan jiwa supaya orang tidak melakukan jenayah dengan sewina-wina. Islam diturun untuk menjaga akal. Kerana itu perkara-perkara yang boleh memabukkan dan sebagainya dicegah daripada tersebar di dalam masyarakat dan negara dengan berluasan tanpa kawalan. Begitu juga menjaga keturunan dan nasab. Siapa pun tak mahu nasab dia bercampur dan tak tahu ketahuan. Sekarang ni anak yang tak sah nasab ramai di Malaysia. Kenapa ini berlaku? Ini adalah hasil natijah kerana orang tinggalkan Islam dan tidak ada enforcement, penguasaan di dalam kehidupan masyarakat Islam. Tidak ada undang-undang yang boleh menakutkan, mencegah. Kerana itu dia berlaku. Dan macam-macam masalah yang timbul. Kadang-kadang kita tengok bahawa ni tiap-tiap hari ada orang yang ditembak dengan begitu saja. Tembak dekat, tembak jauh, macam-macam, tembak naik kereta, tembak macam-macam. Kenapa ini berlaku? Sebelum ini belum begitu ketara, adalah jangan-jangan. Kenapa ini meningkat begitu mendadak? Kerana orang tak takut undang-undang sekarang. Orang tak takut undang-undang. Kerana apabila kita tidak ikut Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak jaga kita. Kita bacakan hadis, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid tujahak. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Bagaimana kita nak jaga Allah? Kita jaga hukum hakamnya. Kita laksana perintah dia mengikut kemampuan yang ada. Kerana itu bagi saya senang saja nak terang kepada orang bukan Islam. Nak terang kepada orang Islam ni sulit. Tapi tak apa, asal saja kita boleh berbincang. Dan saya pernah sebut hal ini, kewajipan ini adalah kewajipan pemerintah. Tak kira dia parti apa, dia wajib, asal dia orang Islam. Jangan kata terlepas tak. Awak pernah ditanya, awak akan ditanya oleh Allah apabila di akhirat nanti. Allah buat. Di dunia ni boleh ada, tapi besok boleh. Dia akan ditanya oleh Allah kepada orang yang diberi mandat. Sama dia tanya, awak sembahyang tak? Tak puasa tak? Jadi ini yang kita
peringatkan kepada orang yang diberi kuasa oleh Allah. Buatlah hidup mampat, sikit-sikit tak apa. Tak apa. Walau bagaimanapun saya percaya, tuan-tuan, saya mempunyai kepercayaan bahawa umat Islam di Malaysia akan sampai ke tahap melaksanakan titah perintah Allah keseluruhan, tapi sedikit demi sedikit. Saya buat contoh depan saya ni, orang pakai tudung. Tahun 73, tuan-tuan, tahun 73, tak ada orang pakai tudung sebutan ni yang muslimah kita ni, tak ada. Pakai ada metohol campur. Itu tahun 73. Saya ni belajar sekolah Arab daripada kecil. Kawan-kawan saya sekelas macam tu semua. Tapi sejak tahun 73 ada seorang dua yang dulu dia dipanggil Tamrin Habib masa tu, dan balik tu pakai cantik. Orang kecam dia. Tapi saya tengok sampai sejak daripada dulu sampai sekarang ni belum jalan anak-anak kecil pun tak pakai tudung. Tak kira tudung tu mesin apa tu kemudian. Yang penting dia pakai tudung. Ni satu power suka. Tapi setelah 40 tahun, 30 tahun berlalu, dia akan berjalan. Begitu juga syariat Islam ini akan berjalan. Sampai saya yakin. Baik. Mungkin pada ketika ini kita tidak dapat lihat, tapi mungkin anak-anak kita. Sebab ini tuan-tuan, saya tengok bahawa ni dalam parlimen dibentangkan akta tentang keuangan negara, sistem keuangan negara. Dia ada dua, sistem konvensional, sistem Islam. Okey, dulu ada tak? Tak ada. Baik. Apabila dah laksanakan sistem Islam dalam negara kita dan terbukti bahawa sistem keuangan Islam telah meningkat melonjak 48%. Ini satu realiti yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri dalam sidang parlimen. Ini menunjukkan bahawa kenapa dibuat sistem keuangan Islam? Rakyat mahu. Rakyat mahu. Baik. Apabila sistem keuangan Islam dia ada satu tuntutan, tapi dia akan berlaku secara sedikit demi sedikit, iaitu apabila kita menggunakan sistem keuangan Islam, pinjaman Islam, takkanlah lawyer mahkamah nak bercarakan keuangan Islam kena mahkamah biasa. Dia akan pergi sini. Tapi jangan kita melihat satu drastik yang akan berlaku. Tapi perkara ini sedang berlaku. Kerana itu setelah kita kena letak keyakinan. Seperti saya tengok orang pakai tudung. Mungkin saya tak dapat tengok dalam masa itu. Kalau umur saya tak panjang lagi, tapi saya yakin perkara ini berlaku. Dan orang bukan Islam dia boleh menerima sistem keuangan Islam, sistem gadaian Islam, sistem takaful Islam, sistem perbankan Islam. Perbankan Islam tahun 80-an siapa yang menjagakan dia berkembang besar seperti hari ini? Dan semua orang Islam boleh, menteri Islam boleh terima. Saya pernah bercakap kepada orang Islam, awak ada masalah kalau pergi ke perbankan Islam? Tak ada masalah. Itu juga hal lain, tak ada masalah. Biar minta masyarakat orang Islam dan juga bukan Islam itu melihat Islam itu sebagai penyelesaian kepada persoalan ulama di mana dia berada. Dan malah sekarang ini perkembangan perbankan Islam ini, keuangan Islam ini lebih hebat Singapura, Hong Kong. Kenapa di Singapura, Hong Kong lebih hebat daripada Malaysia, sedangkan Malaysia mencetuskan hal ini? Sebab orang berniaga ni dia cari apa sahaja produk yang menguntungkan, dia akan buat. Jadi kerana itu saya menaruh keyakinan tinggi bahawa kita apabila kita berusaha, tuan-tuan berusaha, kita semua berusaha, kali ini kita akan boleh lihat ataupun kita akan dapat pahala daripada apa yang kita usahakan ini. Terima kasih. Ada sebarang soalan terakhir kita akan ambil. Assalamualaikum Datuk. Saya ingin mendapatkan pandangan daripada Datuk. Kita seringkali mendengar bahawa mengatakan bangsa Yahudi sebenarnya mengikuti ajaran sunnah Nabi, dan bangsa Yahudi juga telah mengkreat satu cipta ajaran untuk didedahkan kepada masyarakat Islam.
dan mereka berjaya membawa masyarakat kita mengikut ajaran Yahudi. So mereka berjaya dan bergembira mengatakan masyarakat Islam telah terpesong dan tidak mengikut ajaran sunnah Nabi. Dan apa pandangan Ustaz berkenaan perkara ini? Boleh bagi contoh tak? Okey, sebagai contoh, dari segi kehidupan harian lah. Contoh, sebenarnya Nabi mendidik kita membuang air kecil, duduk, dan bahasa Yahudi mencipta satu toilet untuk berdiri, bagi contoh lah. Dan banyak-banyak lagi contoh sebenarnya Yahudi telah krik untuk mempersonkan ajaran kita. Terima kasih. Satu perkara yang tidak dapat kita nafikan dan juga kita tolak, hal realiti di mana Allah telah jelaskan orang Yahudi dan Kristian tidak akan berpuas hati. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi tidak akan rela, tidak akan berpuas hati sampai bila-bila, sehingga kamu ikut sistem hidup mereka. Dan kalau kita lihat orang yang bukan Islam ini, daripada perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar, dia berusaha untuk mengalih pandangan cara hidup kita pada pandangan mereka. Dan orang Kristian dan juga Yahudi ini lebih tontok daripada Kristian. Tontok tahu ya. Yahudi ini tidak benarkan orang Yahudi, orang bukan Yahudi jadi Yahudi. Orang Yahudi ini eksklusif, dia orang dia saja. Jadi kalau kita kata orang Yahudi kata nak jadi Yahudi mesti bapa dan mak Yahudi. Kalau tidak diterima keyahudiannya. Yang kedua, kalau bapa mak tidak Yahudi, mak yang kena Yahudi. Walaupun bapa tidak Yahudi, baru dikira Yahudi. Kalau bapa Yahudi, mak tidak Yahudi, tidak Yahudi dah. Bahaya jadi Yahudi. Tak ada orang. Tak boleh nampak. Baik. Kemudian orang Yahudi ini dia penelit lebih. Kerana tu kalau nak tengok orang yang mendaulatkan bangsa sungguh-sungguh, kena tengok orang Yahudi. Yahudi ini betul berkauman. Tapi juga orang Kristian. Dan orang Kristian telah membuat berbagai usaha dan seminar, mereka kecil dan besar. Dan akhir sekali saya ingat lama dah dia buat satu seminar di negara Arab, dan mereka melahirkan satu kekecewaan di mana dengan usaha yang telah dilakukan, duit yang telah dibelanjakan, namun tidak dapat menarik orang Islam menyertai agama Kristian. Oh Yahudi tak ada orang masuk Yahudi. Namun seorang pemimpin mereka yang berpandangan jauh mengatakan tak apa, kita tidak perlu orang Islam masuk Kristian. Cukup pada kita orang Islam tidak mengamalkan Islam, itu sudah cukup bagus. Baik tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok usaha-usaha mereka ini telah dilakukan dengan sepanjang masa dan berusaha sedaya upaya untuk mengalihkan pandangan umat Islam daripada memahami Islam pada tidak faham. Cukup. Daripada beramal kepada tidak beramal. Walaupun perkara itu kecil, cukup. Dan kalau kita nak tengok, banyak perkara yang telah dilakukan oleh mereka. Dan mereka masuk macam-macam cara. Masuk melalui passion, Masya Allah. Yang bila masa dia pakai seluar cari, pemuda-pemuda suka pakai seluar cari penentu. Ini sebenarnya passion. Bila masa orang muda kita sampai cukur rambut separuh, taruh jarum, ini passion. Perkara ini dilarang oleh Islam. Islam tidak membenarkan cukur separuh, tinggal separuh. Tengok, dia apa-apa saja yang bercanggah dengan Islam, dia cuba buat.
Islam larang. Rasulullah kata jangan kamu cukur separuh tinggal separuh, tak boleh. Jadi dia buat mari cukur separuh tinggal separuh, ada jambu seperti ini terjun. Betul ni, saya perhatikan, tapi kita tak boleh nak bercakap lebih daripada cakap sama-sama kita. Cakap dia orang tu mungkin dia sensitif dan sebagainya. Jadi perkara ni tak ada siapa suruh, tapi passion. Tengok pemain bola cukur kepala, kita cukur kepala. Cukur kepala ni kenapa cukur ni? Cukur kepala ni ada sebab. Pergi haji ke, pergi umrah ke, nak cukur saja-saja cukur ni apa kita? Taruhlah kamu tu ada, tapi pendek panjang tu terpulang lah. Jadi kita ni terpengaruh. Dia bagi passion. Passion ni melalui artis, melalui ahli sukan. Kerana itu, kalau kita tengok secara tidak sedar ke sedar, dia masuk pengaruh-pengaruh ini melalui sukan dan juga passion dan juga artis. Dia tahu pemuda-pemuda ikut ni, jadi ikutan kepada golongan ini. Kemudian dia masuk pula kalau melalui sukan. Sukan yang paling disukai ialah sukan bola. Sebenarnya saya tidak minta bola, saya tidak kata bola itu tak betul, tapi dia masuk. Walaupun kita menyediakan tempat untuk solat, ya. Boleh lagi kata kita musafir, boleh jamak solat, boleh qasar, okey. Tapi ada kawan solat, kita pun tak tahu. Jadi sekurang-kurangnya melalaikan orang ini daripada solat. Terjadi, walaupun bukan keseluruhan, tapi ada. Jadi perkara ini dia masuk situ. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan renung. Negara-negara hebat bola ni kebanyakan negara miskin, negara tidak maju sangat. Tengok Argentina maju tak? Brazil maju tak? Tak maju berbanding dengan negara-negara yang lain. Tapi negara kurang maju ni hebat sukan, terutama bola. Kenapa? Antara lain diberi pandangan oleh sebagian orang ialah kerana rakyatnya suka sangat berhibur dan habis masa yang lama ke dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan bola sekarang sudah menjadi satu ibadah. Orang sanggup berperang mencederakan orang lain kerana mempertahankan pasukannya. Itu juga ibadah. Ibadah itu kurang. Betul tuan-tuan. Ada tak orang menangis kerana tak dapat laksanakan titah Allah dan Rasul? Ada orang menangis tak? Tapi kalau bola dia kalah, dia menang. Pasukan dia kalah, dia lawan orang, malu orang. Itu tuan-tuan. Jadi kalau kita cintakan Allah dan Rasul, kita cakap begini, adakah pernah kita menangis? Tengok orang menangis kerana cinta Allah dan Rasul. Boleh jadi jarang-jarang kita tengok. Tapi kalau kita tengok orang kalah bola, orang pasukan dia kalah, dia boleh marah orang lain. Apa ni sebenarnya? Ini adalah ibadah. Sampai kepada lebih daripada ibadah yang dituntut. Bukan sekadar hiburan lagi. Jadi tuan-tuan, itu juga yang besar. Yang kalau kita tengok penjajah ni tuan-tuan, penjajah Inggeris cerdik. Cerdik kena kata cerdik. Walaupun dia penjajah kita cerdik. Dan cerdiknya Inggeris ni berbeza dengan Belanda. Kecerdikan Inggeris sebelum dia tinggal mana-mana negara, dia letak 3 perkara. Dan 3 perkara ini dipegang oleh anak-anak jajahan. 3 perkara ini ialah yang pertama undang-undang, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga sistem pelajaran. Ketiga-tiga inilah yang menjadi tumpuan kepada sebuah negara. Jadi mana-mana negara yang bekas jajahan Inggeris, dia letak perkara ini sebagai asas dan orang tak tinggal sampai bila-bila. Hebat Inggeris ni tuan-tuan. Cara dia buat. Dan dia ada satu ikatan Commonwealth, negara Commonwealth. Karena itu
Pergilah negara mana-mana. Dan Lord Cornwall yang pernah menjajah duduk di Mesir, dia kata kita tidak akan benar kepada mana-mana negara Islam mereka hidup Islam walaupun satu hari, tetapi kita boleh memberi kemerdekaan kepada mereka dalam acuan kita. Kerana itu kalau bahasa ini diucap tahun 1800, bukan sekarang, lama, tapi dicatat sebagai sejarah dan memang terbukti perkara ini. Kerana itu apabila orang Inggeris, kita ni asal negara diperintah oleh Raja-Raja Melayu, sebut Raja Melayu, Raja Islam. Sebagai contoh mudah, orang penjajah mari, saya nak sebut cuti ya. Ni realiti ni, jangan kacau hati ni. Realiti yang kita boleh cuti di mana. Tapi apabila Inggeris mari menjajah, dia cuti hari membesarkan agama. Tapi zaman itu mungkin orang tak mampu nak lawan, kan kita dijajah, diikat tangan, diikat kaki, disumbat mulut. Nak buat apa? Dan perkara ini secara tidak disedari terjadi. Tak, kita generasi kita tak apa lah, biasa je lah. Tengok, kerana itu penjajahan ini datang dengan agama. Dia tidak boleh pisah daripada agama. Kerana itu kalau banyak awal di mana ada sekolah Inggeris, di situ ada gereja. Dia boleh cover, ada gereja. Dia penjajahan ini datang dengan agama. Namun dalam masyarakat kita orang Malaysia, Melayu dulu, pegang agama dibuat. Dia tak tukar agama, cuma dia tak pegang agama. Betul kan kita susah nak masuk Kristian. Akhir-akhir ini kita dengar orang masuk Kristian, itu pun jaga-jaga. Tapi nak tukar agama tidak sekali, tetapi tidak mengamal agama, itu satu perkara yang mudah dibuat. Jadi oleh kerana itu saya rasa kita kena pakat-pakat ajarlah memberi kesedaran kepada sesama kita supaya kita kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang menghidupkan sunnahku yang telah ditinggalkan, falahu ajru mi'ati syahid, dia mendapat ganjaran seperti 100 orang mati syahid. Jadi kita hidupkan sunnah Rasulullah, yang kecil yang besar tak kira lah, yang kita mampu lakukan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Kita sudah memiliki masa. InsyaAllah kita akan berhenti untuk makan tengah hari dan salat zuhur, dan kita akan kembali ke Dewan ini pada jam 2 subuh atau jam 2.30 insyaAllah, untuk membentang pers yang ketiga oleh yang berbahagia Dr. Abdul Yasir. Jadi kita akan saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Johari Mat kerana sudi meluangkan masa beliau bersama kita pada tengah hari ini. Dan saya mempersilakan hadirin hadirat untuk menikmati jamuan yang telah disediakan, dan kita kembali ke sini insyaAllah dalam masa sejam insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.